Adilah binti Ami Hamzah. Nombor kad matrik saya 13 DKA 19F10065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adilah binti Azrizan, 13 DKA 19F1190. Nama saya Nurbalqis Nabila binti Muhammad Faizal. Nombor matrik saya 13 DKA 19F1025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahana binti Muhammad Syarani. Nombor matrik saya 13 DKA 19F1010. Saya akan menerangkan tentang case study water, iaitu sewage treatment plant ataupun loji rawatan kumbahan. Terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi tajuk case study ini. Rawatan kumbahan adalah proses membuang bahan buangan daripada air sisa, terutamanya air kumbahan daripada rumah. Proses ini termasuk kaedah fizikal, kimia, biologi untuk membuang bahan pencemar ini dan menghasilkan air buangan yang tidak mengancam alam sekitar atau dirawat kumbahan. Sebuah produk sampingan daripada pengolah limbah, biasanya sisa separuh pejar atau slurry, dipanggil enap pencemar kumbahan yang telah menjalani rawatan selanjutnya sebelum ia dianggap sesuai untuk dilupuskan atau dipakai dalam tanah. Rawatan kumbahan mungkin juga disebut sebagai rawatan air sisa, walaupun kedua istilah yang lebih luas boleh digunakan untuk semata-mata industri air sisa. Kebanyakan bandar-bandar sistem pembetungan juga akan membawa sebahagian daripada buangan industri melalui loji rawatan kumbahan yang telah biasanya menerima perawatan di kilang-kilang terlebih dahulu untuk mengurangkan beban bahan pencemar. Jika sistem saluran pembuangan terdiri daripada pembentong yang digabungkan, maka ia juga akan membawa buangan dari jalan-jalan bandar yang dicampurkan bersama air hujan kepada loji rawatan kumbahan. Air kumbahan boleh dialirkan ke loji rawatan melalui sistem paip dan dalam aliran yang dibantu oleh graviti dan pam. Bahagian pertama penapisan kumbahan biasanya termasuk bar screen yang menapis pepejar dan objek besar yang kemudiannya dikumpulkan dalam baku sampah dan dibuang di tempat pelupusan sampah. Lemak dan gris juga dikeluarkan sebelum rawatan kumbahan premium berlaku. Seterusnya, saya akan menunjukkan tentang peta aliran di mana loji rawatan kumbahan. Saya akan present mengenai lokasi stesen pam. Terdapat banyak stesen pam yang boleh dibuat, antaranya di kawasan tinggi. Kawasan tanah tinggi sangat sesuai untuk pembinaan stesen pam kerana air dari kawasan ini mudah mengalir ke kawasan perumahan serta kawasan awan, antaranya hospital, hotel, pusat membeli belas dan sebagainya. Seterusnya, terdapat banyak sistem yang dilakukan di dalam stesen pam ini, antaranya sistem pepaipan untuk penggunaan tinggi. Yang kedua, sistem agihan air. Sistem agihan air ini terdapat banyak jenis, iaitu sistem graviti, sistem pam dan sistem pam dan graviti berserta taku. Sistem graviti ini adalah tidak memerlukan pam kerana setiap ruangan di luar paip menggunakan tekanan yang cukup. Yang kedua, udara disalurkan dari tempat tinggi ke tempat rendah dengan menggunakan daya graviti. Yang ketiga, tekanan perlu dikawal bagi tekanan tinggi yang akan merosakkan kelengkapan dalam sistem pam. Terdapat banyak kelemahan dan kelebihan dalam sistem graviti ini. Kelebihan sistem graviti ini ialah sistem paling baik dan menjimatkan kos. Selain itu, sesuai untuk kawasan bandar yang terletak di kaki bukit
atau lembah di mana kawasan tersebut lebih rendah daripada punca air. Kelemahan sistem graviti ini pula adalah tekanan air dalam paip menjadi terlalu tinggi jika kawasan tersebut terlalu rendah berbanding loji rawatan. Selain itu, paip mudah rosak. Tujuan utama rawatan air adalah untuk menghasilkan air yang selamat untuk diminum dan secara estetikanya selamat untuk kegunaan harian. Menurut buku yang ditulis oleh Bill Tirey 1995, air yang selamat untuk diminum haruslah bebas dari bahan kimia dan mikrob yang berbahaya serta tidak mempunyai rasa dan bau yang tidak menyenangkan. Kamala Izat 2004 juga berpendapat yang sama di mana air yang selamat diminum harus bebas dari pencemaran serta bakteri yang berbahaya yang hidup dalam air. Terdapat 3 objektif pembinaan dan operasi loji rawatan kumbahan yang berfungsi di bandar ini. Antaranya untuk menyediakan perkhidmatan pembentungan yang lebih berkesan kepada penduduk di kawasan bandar tersebut. Yang kedua, untuk menghasilkan sisa kumbahan terawat yang mematuhi piawaian standard A dalam peraturan kualiti alam sekeliling Kumbahan 2009. Yang ketiga, untuk mengurangkan pencemaran tambahan ke dalam sungai dan seterusnya mengelakkan dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat di dalam zon pembentungan ini. Untuk pemilihan projek pemilihan lokasi kemudahan loji rawatan kumbahan selalunya menyebabkan persepsi yang negatif daripada penduduk setempat. Terutamanya yang melibatkan impak visual dan penggunaan teknologi. Impak yang paling besar bagi pemilihan tapak adalah apabila tapak loji tersebut berada berdekatan dengan kawasan perumahan, penduduk ataupun pendekatan semula jadi yang tidak terusik. Pemilihan tapak projek atau kaedah pilihan yang tidak wajar akan menyebabkan kesan-kesan sosio-ekonomi dan alam sekitar yang buruk. Jadi pilihan yang paling berkesan perlu diatur supaya kesan kepada sosio-ekonomi. Terdapat 3 projek yang mana boleh dilihat dari aspek berikut. Yang pertama, pemilihan tapak projek. Yang kedua, pilihan teknologi. Yang ketiga, pilihan untuk membina dan tidak membina. Kaedah-kaedah rawatan kumbahan antaranya ialah rawatan permulaan kumbahan, yang di mana rawatan permulaan kumbahan ini didefinisikan sebagai penyingkiran unsur-unsur kumbahan yang mungkin menyebabkan masalah penyelenggaraan atau operasi dengan operasi rawatan. Ini termasuk pemeriksaan dan pengisaran untuk penyingkiran serpihan dan kain buruk. Seterusnya, rawatan utama kumbahan. Di dalam rawatan utama itu, proses pemeriksaan dan pemendakan akan menyingkirkan sedikit pepejar terapung dan bahan organik. Yang ketiga, rawatan sekunder tambahan, iaitu rawatan sekunder kumbahan tertumpu kepada penyingkiran bahan organik terbiodegradasikan dan pepejar terapung dan kebanyakannya menggunakan proses-proses unit biologi. Antara faktor yang mempengaruhi kadar air kumbahan ialah faktor air yang dibekalkan. Secara kasarnya 70 hingga 80% daripada air yang dibekalkan kepada kita akan menjadi air sisa dan masuk ke sistem pembentungan. Yang kedua, penduduk. Jumlah penduduk amat mempengaruhi kadar alir sesuatu kumbahan kerana semakin ramai penduduk,
tinggi kuantiti air kumbahan yang dihasilkan. Yang ketiga, penyisipan. Pengaliran keluar kumbahan dari pembentungan atau penyisipan berlaku. Seterusnya, kepentingan dan mekanisme rawatan kumbahan. Sebenarnya, rawatan air buangan ini amat perlu kerana potensinya menyebabkan penyakit dan menjejaskan keseimbangan ekologi air sungai. Terdapat lebih kurang 30 jenis penyakit berjangkit bawaan air disebabkan oleh mikroorganisma yang terkandung di dalam air yang tercemar berkenaan, termasuk bakteria, virus dan protozoa. Seperti juga rawatan air mentah kumbahan juga perlu dirawat bagi menyingkirkan bahan-bahan pencemar yang terkandung di dalamnya sebelum dilepaskan. Ini bagi menghapuskan organisma pembawa penyakit serta melindungi sumber air daripada mengalami pencemaran. Dari segi komposisi, secara amnya kumbahan mengandungi 99.9% cecair dan hanya 0.1% peperja. Peperja ini terdiri daripada 70% bahan organik, iaitu 65% protein, 25% karbohidrat dan 10% lemak. Sementara 30% adalah bahan tak organik seperti pasir, garam dan logam. Nick Fuad 1990. Kandungan protein dan karbohidrat berguna sebagai sumber makanan dan pembiakan bakteria. Walaupun terdapat jutaan mikro dan mikroorganisma dalam kumbahan, hanya sebahagian kecil sahaja yang berpotensi membawa penyakit atau mencemarkan sumber air. Justeru itu, polisi pengurusan kumbahan menekankan kepada pembinaan sistem pembentungan yang lengkap dan moden, terutamanya di kawasan bandar yang relatifnya mempunyai penduduk yang ramai. Dalam hal ini, setiap pihak berkuasa tempatan atau pemaju projek diberi kebebasan untuk memilih sistem yang sesuai daripada proses yang disenaraikan. Macam ada projek dan perumahan dan sistem 1 hingga 30 unit rumah akan menggunakan sistem tangki septik, manakala 30 hingga 100 unit rumah menggunakan tangki IMHOT rusak bersama dengan lapisan turas. Manakala yang ketiga, lebih 100 unit rumah menggunakan kolam pengoksidaan. Yang akhir sekali, hotel, institusi lain menggunakan sistem pakej atau pengendaraan. Pada masa kini, Malaysia masih dikategorikan sebagai negara yang mempunyai sistem pengurusan kumbahan yang kurang sempurna. Berdasarkan bacaan pada tahun 1980, jenis tandas yang digunakan oleh penduduk Malaysia terdiri daripada tandas pang 25.8%, tandas curah 30.3%, bucket latrin 7.7%, pit latrin 15.3% dan yang lain 20.3%. Anhas 1993. Rawatan kumbahan merupakan kombinasi antara proses fizikal, proses biologi dan proses kimia. Proses fizikal lazimnya melibatkan aktiviti penapisan, penghancuran dan penyingkiran kersik bahan bukan organik serta pepeja terampai melalui pemendapan. Proses biologi pula melibatkan bakteria serta alga sebagai ejen dan menjadi sebahagian daripada kaedah rawatan kumbahan terpenting, terutamanya di kawasan beriklim panas. Maras 1990. Sementara proses kimia pula melibatkan proses penyingkiran atau penukaran bahan pencemar dengan cara menambahkan bahan kimia atau melalui reaksi kimia, iaitu penyerapan, pembasmian kuman dan pemendakan.
Proses rawatan kumbahan asnya pembentung berpusat melibatkan 3 peringkat utama iaitu olahan permulaan, pemendapan, rawatan primer, olahan biologi, rawatan sekunder dan penstabilan air buangan, rawatan tertiary. Peringkat pertama, rawatan kumbahan melibatkan olahan permulaan yang bertujuan membuang dan menyingkirkan segala bahan pepeja terampai dan kerisik yang boleh merosak, menyumbat dan menghauskan paip, pan injak dan alat-alat olahan bagi menjamin kelancaran dan kesinambungan proses seterusnya. Selain itu, proses ini juga bertujuan menyediakan air buangan supaya tidak mengalami masalah bau busuk. Jadi secara ringkas, proses ini melibatkan 3 peringkat iaitu penabiran, pencabikan, pendaraan. Olahan permulaan pertama hanya menghapuskan bahan pepeja kasar dan bahan organik yang tidak mudah larut, tetapi tidak berupaya menghapuskan bahan apa yang organik yang berpotensi mencemarkan air. Oleh itu, rawatan peringkat kedua melibatkan proses Environmental Management 2001 iaitu Current Development and Future Planning 14 to 15 Ogos 2001. Tujuh pemendapan untuk membuang sebahagian besar daripada bahan pepeja terampai yang boleh mendak dan dapat menghasilkan kumbahan kepada 2 komponen iaitu enapan dan kumbahan enapan. Pengasingan ini memudahkan lagi proses-proses rawatan seterusnya. Melalui rawatan ini, lebih kurang 25 hingga 40% beban pencemaran dalam bentuk BOD dan 50 hingga 70% pepeja terampai dihapuskan. Nick Fuad 1990. Walaupun proses pemendapan berupaya mengurangkan jumlah sebesar kandungan pepeja terampai dan BOD dalam air kumbahan, sececair kumbahan tersebut masih mengandungi antara 150 hingga 200 mg 1 BOD dan kira-kira 100 mg 1 mg satu pepeja terampai yang belum dioksidakan sepenuhnya dan sekiranya dikeluarkan kepada sumber air semula, jadi akan menjejaskan kandungan oksigen dalam air berkenaan. Oleh itu, rawatan biologi amat perlu untuk menghapuskan pepeja terampai halus dan bahan organik terlarut yang masih wujud. Lazimnya proses ini dapat mengurangkan beban BOD di bawah 20 mg per liter dan pepeja terapai di bawah 30 mg liter. Nick Fuad 1990. Selain itu, olahan biologi juga bertujuan mengurangkan kandungan amonia nitrogen yang juga memerlukan oksigen terlarut untuk stabil. Oleh itu, untuk mencapai objektif ini, proses pengoksidaan bahan tersebut daripada amonia kepada nitrat perlu dilakukan. Jadi, secara ringkas, proses olahan biologi melibatkan 2 proses biologi, iaitu proses olahan aerob di mana proses ini melibatkan perebutan bahan organik oleh organisma menggunakan oksigen. Yang kedua, proses olahan anaerob. Dalam proses ini pula bahan organik direbukkan oleh organisma tanpa menggunakan oksigen. Biasa digunakan bagi merebukkan bahan organik berkepekatan tinggi.
Olahan seterusnya melibatkan penstabilan air buangan dalam satu atau beberapa kolam tangkungan atau kolam peroksidaan. Lazimnya kolam ini akan menampung air buangan tersebut dalam jangka masa tertentu supaya bahan organik dapat direpukkan secara semula jadi dan menjadi bahan yang stabil. Selepas itu, bahan kumbahan yang telah bersih boleh dialihkan ke sistem sungai dan endapan yang tinggal akan kering dan mampat di bawah sinaran matahari. Bahan endapan ini boleh digunakan sebagai sumber baja bagi penyuburan tanah. Akhir sekali, kesimpulan. Kajian ini menunjukkan bahawa dengan langkah-langkah mitigasi yang betul, projek ini tidak akan memberikan impak jangka panjang yang ketara kepada alam sekitar. Aktiviti yang diusahakan dengan operasi selepas pelepasan eflun suara dari pan dan jentera dan peralatan-peralatan boleh menyebabkan kesan ketara jika pengurusan dan kawalan yang betul tidak dilaksanakan. Walau bagaimanapun, dengan langkah-langkah mitigasi yang betul seperti yang disyorkan dalam laporan ini, operasi loji rawatan kumbahan yang disyariatkan boleh dijalankan dengan cara yang terbaik. Untuk keberkesanan, langkah-langkah yang dirumuskan, program pengawasan adalah disyorkan. Pemantauan program keputusan akan berguna dalam menentukan kesan terhadap alam sekitar dan tindakan pemulihan yang diperlukan. Beberapa kesan negatif terhadap sosioekonomi adalah berupa perbezaan kepada penduduk terdekat. Kajian telah menunjukkan bahawa dengan langkah-langkah mitigasi yang diambil, projek yang dicadangkan tidak akan memberikan kesan jangka panjang yang signifikan ke atas alam sekitar dan penduduk sekitarnya. Banyak langkah dan cadangan mitigasi lain yang telah dimasukkan ke dalam laporan EIA. Ianya lebih jelas dalam pelbagai bahagian laporan mengenai pengendali hakisan, kualiti udara, sisa udara, bising kumbahan dan sosioekonomi. Kesimpulannya, potensi kesan alam sekitar yang akan diwujudkan oleh pelbagai aktiviti projek semasa fasa pra-pembinaan, pembinaan dan operasi loji rawatan kumbahan yang dicadangkan dapat dikawal secara langsung melalui langkah-langkah pengawalan yang telah dibuat dengan baik dan diimplementasi dengan baik. Kelulusan STP yang disyariatkan akan memberi kesan positif kepada pengurusan kumbahan dan pengurusan pembentungan dan juga meningkatkan potensi sosioekonomi dan pembangunan di sekitar kawasan projek yang dicadangkan. Okey, sekian saja dari